Kuasa Orang Muda. Endang Seliman, seorang ikon budaya yang diiktiraf oleh JAKUA. Endang merupakan seorang aktivis yang sangat bersemangat dalam mempromosikan muzik tradisional dan budaya orang asli. Beliau juga giat memperjuangkan hak-hak komuniti orang asli, memastikan warisan dan tradisi mereka terus hidup dan dihormati. Endang komited dalam usaha mengangkat martabat budaya dan memperkasakan komuniti orang asli di seluruh negara. Episod terbaru, Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda. Assalamualaikum, salam sejahtera dan kita bertemu lagi untuk episod terbaru Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda. Dan selamat datang kami ucapkan, dan kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting hari ini, iaitu polisi kebajikan sosial yang bertujuan untuk mengurangkan ketidaksamaan, menyokong komuniti rentan, menangani isu kemiskinan dan memberi sokongan khusus kepada kumpulan yang kurang mendapat perhatian seperti orang asli dan komuniti terpinggir lain. Jadi bersama dengan kita hari ini adalah seorang individu yang sangat istimewa, iaitu Endang Seliman, yang merupakan seorang ikon budaya 2022 yang diiktiraf oleh JAKUA dan seorang aktivis yang sangat aktif dalam mempromosikan muzik tradisional, budaya serta memperjuangkan hak orang asli. Endang, selamat datang ke Kuasa Orang Muda. Jadi boleh kongsikan sedikit tentang perjalanan anda dalam memartabatkan budaya dan hak orang asli. Saya Endang Seliman, orang asli Semai dari negeri Perak. Saya akan ceritakan sedikit perjalanan saya memartabatkan budaya. Pertama sekali, saya start dari kosong. Dan apa yang perlu orang tahu, saya adalah orang asli yang betul-betul kosong. Okey. Dan sewaktu itu, saya berumur 15 tahun. Okey. Dan saya ada melihat satu kumpulan budaya di kampung saya sendiri, iaitu sewang. Okey. Dan sewang ini adalah sebuah persembahan yang orang asli akan persembahkan dengan menggunakan spiritual. Dan mereka sendiri perlukan seorang pawang yang boleh membuat sewang ni. Dan sewang juga bukan satu persembahan yang boleh dibuat main lah. Dan dari situ saya terfikir untuk buat satu kumpulan sewang, tapi dari segi contemporary. Dan saya bermula dari kosong. Saya start buat, sebab saya suka muzik. Saya suka main muzik, saya start buat lagu. Especially lagu, kalau dalam persembahan sewang, lagu ni sebenar tidak dicipta, tapi diberikan oleh orang yang melalui mimpi. Oh, okey. Dia akan bagi melodi, lirik melalui mimpi kepada pawang. Dan pawang akan menyanyikan lagu tersebut ke dalam persembahan sewang. Okey, menarik. Dan tapi di sini saya cipta sendiri sebab saya ingin memodernkan persembahan kami inilah. Dan saya di sini bermula dengan mencipta lagu sendiri. Saya cipta lagu sangat merepek, tapi dekat sini saya cipta sebuah lagu yang bertajuk Selamat Datang. Sebab kebanyakan saya tengok, contoh saya ada satu buah lagu yang diciptakan oleh orang kampung saya sendirilah. Dia buat Selamat Datang tapi khas untuk kampung sendiri. Dan dari situ saya berfikir, kenapa saya tak buat lagu Selamat Datang tapi boleh digunakan oleh orang lain jugalah. So lagu Selamat Datang ni boleh dipakai oleh orang luar.
Macam sebelum ni Selamat Datang khas untuk kampung sendiri je. Okay. And then dari situ saya bermula tarik belia lain untuk ikut saya bermain muzik, dan saya dengan kawan-kawan saya sendiri cipta tarian sendiri. Tapi tarian ni, lenggokkan ni berdasarkan keseharian orang yang ada di depan mata kami. Seperti mentampi beras yang guna tampi, kami masukkan kepada tarian dengan isikan lenggok ke dalam perbuatan tersebut. Contohnya ada orang yang menebas semak, kami jadikan lenggok. Lepas tu kalau kita ada nampak binatang yang berjalan sedikit macam kancil, dia lompat-lompat, kami isikan lenggok lompatan tu ke dalam tarian. So dari sini saya dah ada kumpulan. Waktu umur 15 tahun, saya sendiri yang pimpinkan kumpulan ni untuk jadikan sebuah kumpulan persembahan. Dan waktu ni saya anggap saya adalah seorang penyanyi kampung. Saya seorang penyanyi kampung. Setiap ada program di kampung, saya yang akan nyanyikan lagu ni untuk orang yang datang ke kampung saya lah. Sehingga satu hari saya berjumpa seorang pengamal ilmu alat tradisional muzik orang asli yang bernama Roni Bahari. Dia mengangkat saya untuk mengikut kumpulan mereka. So kumpulan mereka ni dah membuat persembahan di luar, dan saya pula kumpulan saya hanya di kampung. Lalu dia cantumkan kita orang ni yang bermain alat muzik dengan penari yang sedia ada dengan pengamal ilmu alat muzik ni tadi. So kita orang bergabung. Dekat situ saya mula keluar dari kepompong saya. Dekat situ saya dah mula jumpa orang luar yang sebelum ni saya hanya di kampung. Saya buat persembahan di luar dengan kawan-kawan saya. Especially kawan-kawan saya ni adalah orang yang tidak bersekolah. Apa yang orang perlu tahu, saya adalah orang asli yang di pinggiran bandar. So masalah sosial tu memang sangat kuat. And then saya boleh nampaklah masalah yang berlaku di kalangan belia orang asli di kampung saya lah. Di kampung saya, diorang tak bersekolah disebabkan sosial. Diorang terlalu enjoy. Diorang fikir kita boleh kerja, kita tak perlukan pendidikan sebab kita boleh kerja untuk cari duit. And then di sini banyak belia yang sekarang cenderung ke dalam game, melepak. So saya tarik mereka ni untuk ikut kumpulan saya. Dan dari situ saya nampak kurang lagi belia yang cenderung ke dalam situ, sebab apa yang orang tahu, orang asli sebenarnya minat ke dalam muzik. So saya tarik diorang ini ke dalam kumpulan saya untuk bermain alat muzik. Lepas tu bila saya keluar di luar, saya sebelum ni pernah dapat kecaman buruk dari orang terdekat saya lah. Kalau kamu main muzik, kamu menyanyi, kamu boleh sampai mana je. Kalau kamu buat alat muzik ni, kamu boleh sampai mana. Di situ saya mula macam rasa tercabar. Saya kena buktikan kepada orang ni yang bermain alat muzik tradisi ni boleh menjadikan sesuatu yang amazing. Jadi ilmu yang saya dapat dari pengamal ilmu Roni Bahari ni, saya turunkan kepada belia-belia di kampung saya. Dan saya bawa diorang untuk buat persembahan di luar. Dan di sini waktu buat persembahan, bukan saja buat persembahan dari alat muzik tradisi, tapi kami ada berpakaian orang asli lah. Berpakaian orang asli dan tunjukkan identiti kami kepada orang luar di sana untuk tahu siapa orang asli. Sebab apa saya buat perkara ni adalah ramai orang luar sehingga sekarang masih tidak tahu siapakah orang asli. Dan bagaimanakah rupa orang asli sebenarnya. Dan saya berinisiatif untuk keluar buat persembahan dan tunjukkan kepada mereka dari segi identiti kami lah, pakaian, alat muzik. Dan dari sini saya mula lihat satu yang saya tak expect. Saya berjaya bawa budak-budak ni tadi membuat sebuah MV.
Oh, Ya. okey. Music video. Ya, music video dengan cara alunan muzik orang asli, bahasa saya sendiri dan juga berpakaian identiti orang asli sendiri. Okey. Dan waktu kami berjaya membuat MV, ramai orang terdekat saya di kalangan yang terdekat dengan saya lah mula buka mata. Sebelum ni diorang menganggap macam bermain alat muzik, menyanyi, kamu boleh sampai mana? Tapi bila saya berjaya buat MV dengan budak-budak yang saya ajak tadi di kampung, dan saya sendiri screeningkan video ni di kampung saya sendiri, dan ramai buka mata orang kampung saya sendirilah. Dan diorang cakap, ya, kita kena ketengahkan identiti kita. Sebab untuk orang asli di tempat saya, kita orang di pinggiran bandar, budaya kita orang hampir hilang. Okey. Disebabkan kampung saya, terutama yang kampung saya, berdekatan dengan bandar. Okey. Tanah kami semakin kurang. Okey. Tanah kami semakin sempit. Okey. Jadi untuk kami meneruskan budaya dan tradisi kami sedikit sukar. Sebab bahan-bahan yang kami perlukan sudah hilang. Okey. Itu antara cabarannya. Ya. Okey. Baik, menarik untuk kita teruskan, tetapi sebelum itu saya nak tanya terlebih dahulu cerita yang awal tadi tu. Bila awak cakap bagaimana orang asli ada tarian yang tersendiri, yang ada elemen-elemen spiritual dan sebagainya. Kemudian awak mengambil kesenian itu untuk dimodernisasikan, untuk dikontemporarikan supaya lebih ramai orang tahu perkara itu. Saya nak tanya bagaimana respon awal untuk orang-orang yang lebih lama dalam komuniti orang asli, bagaimana mereka nak menerima yang ini sebenarnya adalah satu yang Perubahan. yang orang kata berharga dalam komuniti orang asli. Ada spiritualnya, dapat daripada mimpi baru boleh jadi persembahan, tapi dapat kepada endang memodernkan supaya lebih ramai orang kenal. Macam mana respon awal mereka mula-mula? Respon awal dari kalangan masyarakat saya sendiri, of course diorang tak suka. Okey. Sebab seolah-olah saya ini memperolokkan budaya saya sendiri. Okey. Sebab sebelum ni orang sewang adalah sebuah persembahan yang kita orang sendiri tak boleh buat main. Okey. Sebab sewang ini dilakukan untuk orang yang sakit. Oh, okey. So kalau ada orang yang sakit, ada orang untuk persembahan gunulang kampung. Apa itu gunulang kampung? Adalah perayaan orang asli. Okey. So kalau ada gunulang, ada orang sakit, kita orang akan buat sewang. Sewang dia berbeza lah. Sewang untuk orang sakit, lagu dia lain, persembahan dia lain. Okey. Kalau untuk gunulang lain juga. Dan apa respon orang memang susah lah that time. Saya rasa macam waktu mula-mula saya buat contemporary ni sangat down lah. Sebab tanggapan buruk tu banyak dekat saya. Okey, dan macam mana awak buat untuk counter perkara tu? Selain daripada menunjukkan bukti yang awak cakap tadi tu, kan? Mungkin ada beberapa langkah yang awak ambil untuk buktikan, jangan risau, saya buat ni adalah untuk memperkenalkan budaya ke, macam mana? Langkah-langkah yang saya ambil adalah, pertama, saya tak pedulikan apa yang diorang cakap. Sebab saya buat ni untuk mengekalkan identiti sebenarnya. Elemen-elemen yang contoh anyaman, macam yang saya pakai sekarang, gelang, perhiasan yang saya ada. Dekat sini saya teruskan untuk buat contemporary, tapi saya tak tinggalkan apa yang ada, apa identiti orang asli. Saya tak tinggalkan identiti tersebut. Saya masih simpankan ke dalam persembahan yang moden ni tadi. Okey. Itu je antara perkara-perkara istimewa yang dapat kita ketahui berkenaan dengan perjalanan dalam memartabatkan budaya dan juga hak orang asli. Kita akan bersama lagi untuk soalan seterusnya. Terus saksikan dan dengarkan kami Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda.
Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda, bersama dengan saya pada kali ini adalah Endang, yang mana datang daripada komuniti orang asli yang memperjuangkan muzik tradisional, budaya orang asli, dan kita ingin bertanyakan berkenaan dengan ketidaksamaan sosial masih menjadi masalah besar di negara kita. Dari segi peluang pendidikan, akses kepada perkhidmatan kesihatan, hinggalah ke peluang pekerjaan masih ramai yang ketinggalan, terutamanya komuniti rentan orang asli. Endang, boleh ke awak kongsikan cabaran utama yang dihadapi oleh komuniti ini untuk mendapatkan hak-hak asas mereka? Cabaran utama untuk orang asli dapatkan hak asas, untuk pertama sekali saya di sini ingin tekankan, jawapan saya adalah pendapat saya, dan jawapan ini berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya lalui. Jawapan saya tak sama dengan belia orang asli lain, sebab kita orang berada di kondisi yang berbeza-beza. Okay. Dan untuk contoh seperti saya, cabaran orang asli di kalangan saya adalah kita orang memang mudah untuk dapatkan akses kemudahan dari orang luar. Okay. Sangat mudah untuk kami dapatkan sebab kami di pinggiran bandar. Okay. Tetapi isu cabaran dia adalah di sekolah. Okay. Di sekolah rendah mungkin kami masih bersama orang asli, sesama orang asli sendiri. Tapi di sekolah menengah kami dah mula bergaul dengan bangsa lain. Okay. Apabila kami bergabung dengan bangsa lain, di sinilah bermulanya buli. Okay. Dan kami sering dipandang rendah oleh orang luar. Kami sering diejek. Orang asli rambut kerinting, hitam, makan oi-oi. Okay. Itu cabaran utama untuk orang asli seperti saya. Okay. Tapi bagi pengalaman saya yang pernah saya lihat, untuk orang asli pendalaman, cabaran mereka untuk mendapatkan hak mereka lah dari segi pendidikan memang sangat susah. Diorang perlu berjalan jauh dari dalam untuk ke sekolah. Dan bila diorang dah berjalan jauh, tiba di sekolah diorang dibuli. Oh. Itu yang menjadikan isu kebanyakan orang asli tidak bersekolah. Diorang bersemangat untuk ke sekolah, tetapi di sekolah mereka sering dibuli, menjadikan mereka macam tak naklah, saya tak nak sekolah lagi lah. Sebab kalau saya pergi sekolah pun saya selalu dibuli, saya selalu diejek oleh orang lain, menjadikan ramai belia orang asli tidak mahu bersekolah. Okey. Itu cabaran yang saya ketahui lah. Okey, baik. Kadang-kadang isu ni mungkin kelihatan kompleks dan jauh daripada kita, tapi realitinya ia memberi kesan kepada kehidupan seharian ribuan rakyat Malaysia. Bagaimana kita boleh membuat masyarakat lebih faham tentang cabaran ini, dan lebih penting lagi, apa yang kita boleh lakukan untuk menangani ketidaksamaan ini? Contoh macam Endang cakap tadi, masalah buli terhadap golongan orang asli di sekolah. Apa yang boleh kita buat untuk masyarakat lebih faham tentang cabaran ni, dan apa yang boleh kita buat untuk kita tangani masalah ini supaya ia tidak terus terjadi, supaya anak orang asli seronok untuk datang ke sekolah, anak orang asli juga tidak lagi rasa terpinggir, seronok untuk sama-sama menuntut ilmu dan sebagainya. Okey, ini berdasar pendapat saya sendiri. Saya mahu pihak berkewajipan mewujudkan satu sekolah rendah mungkin ada untuk orang asli, tapi sekolah menengah. Okay. Sebab di sinilah fasa belia orang asli membesar. Okay. So bila mungkin sesama orang asli sendiri, diorang akan lebih memahami. Tetapi kalau dengan orang luar, diorang susah untuk adapt benda tu dalam diri mereka. Apatah lagi bila diorang pergi sekolah, tak tahu sikit jawapan, mulalah kita orang dianggap orang asli bodoh. Okey. Dan itu bukan perkara yang mudah untuk orang asli lalui cabaran ni. Apatah saya kesian kepada orang asli pendalaman. Diorang jauh-jauh jalan kaki, turun bukit pergi sekolah, tapi diorang kena
dah lalui cabaran yang susah, pergi sekolah pun ada lagi cabaran yang susah. Saya sangat berharap pihak berkewajipan mewujudkan sebuah sekolah menengah untuk orang asli sendiri. Sebab dalam sekolah menengah, dari sinilah mereka mula mengenali diri mereka dan bersosial dengan orang asli lain. Mungkin di umur 18, di situ mereka akan berkembang lagi dengan bergaul dengan bangsa lain. Sebab waktu umur 15 ni, belia berfikiran cetek lah. Diorang akan mungkin, saya dah kena bully, tak nak lah saya pergi sekolah, biarlah, tak apalah. So saya sangat berharap pihak berkewajipan mewujudkan sekolah ini. Okey, baik. Menarik untuk kita sama-sama fikir dan sama-sama renungkan tentang isu ini, yang mana kalau kita tengok masyarakat biasa, rakyat biasa, tidak kira dalam ataupun luar bandar, masih menghadapi masalah buli, apatah lagi jika ia melibatkan golongan orang asli. Jadi satu isu yang baik untuk diangkat dan dibincangkan. Mungkin ada tindakan selepas ini. Apapun, kita akan pergi ke soalan selepas ini. Jadi terus sama-sama dengan kami untuk saksikan Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda. Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda. Kali ini bersama dengan Endang dan kita membicarakan berkenaan dengan komuniti orang asli, dan kali ini kita nak fokus terhadap memperkasakan komuniti melalui kebajikan sosial. Soalannya, polisi kebajikan sosial adalah satu alat yang sangat kuat dalam membantu golongan rentan mengatasi halangan dan memperbaiki taraf hidup mereka. Endang, apakah inisiatif kebajikan sosial yang anda rasa paling penting untuk membantu komuniti seperti orang asli dalam usaha mereka untuk keluar dari kitaran kemiskinan dan menggapai peluang yang lebih baik? Okey, pertama sekali saya bukan pakar dalam soalan ni. Okey. Saya pun masih belajar. Okey. Ia agak sedikit susah untuk saya jawab soalan ni. Okey. Tapi berdasarkan pendapat saya dan cadangan saya lah, pihak luar kena buat satu program yang berpanjangan. Tapi kita boleh tengok sekarang lah, ada banyak program perniagaan, berusahawan, TVET yang disediakan untuk orang asli. Di sini saya sangat berharap program ini dilakukan dengan betul. Apa yang saya lalui lah dari diri saya sendiri, saya memang tengok banyak program-program ni yang diberikan oleh orang luar untuk orang asli. Tetapi dengan jangka masa yang pendek. Contohnya, macam mana nak jadi seorang usahawan, mengukir, menjadi seorang pengukir yang berjaya. Diorang ajar untuk mengukir. Tapi ajar saja. Lepas tu mereka ditinggalkan. Tak ada penerusan yang lama. Diorang akan buat program yang sangat singkat untuk orang asli. Kebanyakan program dari luar untuk orang asli singkat. Peluang pekerjaan pun memang susah. Dan saya harap sangat ada program yang berskala panjang, mendalam. Okey. Jadi mungkin itu boleh jadikan sebagai usaha untuk membantu komuniti orang asli supaya keluar daripada kitaran yang ada sekarang. Baik. Yang kedua, banyak program kebajikan sosial sedia ada sekarang kadang-kadang tidak mencapai apa yang benar-benar
memerlukan, untuk mereka yang benar-benar memerlukan. Apakah pendekatan yang lebih berkesan yang boleh kita ambil untuk memastikan tiada siapa yang ketinggalan, terutamanya dalam komuniti rentan ini? Okey. Bagi pendapat saya untuk memastikan yang tiada siapa ketinggalan dalam masalah ini, seperti sekarang, saya dapat satu ilmu baru dari Impact Malaysia yang mengajar saya untuk mendapatkan impact ini dari sebuah program yang seperti saya katakan tadilah, kita kena buat program ni berskala, kita buat program ni dengan lebih mendalam dan berpanjangan supaya kita dapat tengok perubahan dari mereka sendiri, bukan sekadar just buat program satu hari tapi kita tak tengok perubahan dalam diri mereka. Jadi macam peluang untuk mereka berubah tak ada. Kamu nak diorang berubah tapi kamu bagi tahu tu satu je, macam kamu kena berdiri. Tu je, seolah-olah kamu kena berdiri. Bila dia dah berdiri, kamu tak bagi tahu pun langkah-langkah seterusnya apa. Kamu tak pantau pun perubahan yang ada dalam diri dia. Dan saya sangat berharaplah harus buat program yang seperti yang saya katakan tadi, yang saya dapat ilmu dari Impact Malaysia, iaitu berskala, berpanjangan dan mendalam untuk orang asli sendiri. Okey, baik. Saya bersetuju dengan cadangan itu, memandangkan apa-apa saja program sebenarnya, bila kita buat untuk jangka masa yang singkat, dia seolah-olah sekadar mengisi satu-satu program itu dengan aktiviti semata-mata tanpa kita nak memperlihatkan apakah kesan selepas program itu dijalankan. Baik, kita akan terus pergi ke soalan seterusnya selepas ini, jadi jangan ke mana-mana, terus saksikan dan dengarkan kami dalam Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda. Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda bersama saya Atoy Tauhid. Untuk episod kali ini kita bersama-sama dengan Endang Seliman yang merupakan seorang ikon untuk komuniti orang asli dalam memperjuangkan budaya dan muzik tradisional mereka. Baik, kita nak bercakap tentang pelestarian budaya dan juga identiti komuniti. Budaya dan tradisi adalah jantung sesuatu komuniti. Dan bagi orang asli, ia merupakan elemen penting dalam identiti mereka. Sebagai seseorang yang sangat aktif dalam mempromosikan budaya dan muzik tradisional orang asli, bagaimana Endang melihat pentingnya pelestarian budaya ini dan apakah langkah yang perlu diambil untuk memastikan warisan ini terus hidup di tengah-tengah kemodenan? Bagaimana saya melihat pentingnya pelestarian budaya adalah identiti kita, dan kita kena teruskan identiti ini sebab identiti adalah sesuatu warisan ke dalam satu bangsa. Dan itu adalah identiti untuk satu bangsa. So langkah untuk pastikan identiti kita ini, budaya dan tradisi kita tidak hilang, pertama sekali belia kena teruskan warisan ini. Contoh seperti orang asli, kita orang ada anyaman untuk buat topi, anyaman untuk buat selempang, manik dan rotan. Diorang kena belajar. Diorang kena libatkan diri mereka ke dalam perjuangan identiti ini. Dan diorang kena tahu, diorang adalah penerus warisan seterusnya. Diorang adalah penerus identiti kepada bangsa kami sendiri. Dan di sini langkah seterusnya adalah seperti yang saya katakan tadi,
pengamal ilmu. Pengamal ilmu ni sendiri sebenarnya harus juga menurunkan ilmu mereka kepada belia. Sebab di sini ada isu yang belia tak tahu sebab pengamal ilmu ni tak ajar. Tetapi pandangan pengamal ilmu, belia tak tahu sebab diorang tak tanya. Jadi dia agak bercanggah. Tapi bagi saya, belia kena libatkan diri dan pengamal ilmu tradisi ni tadi kena ajar belia supaya benda ni kekal dan takkan hilang. Baik. Kita sering melihat generasi muda semakin menjauhi budaya tradisional kerana terpengaruh dengan budaya moden. Macam Endang cakap tadi, komuniti Inang itu dekat dengan bandar, berada di pinggir bandar, betul? Jadi apakah peranan yang boleh dimainkan oleh polisi kebajikan sosial untuk memastikan generasi muda orang asli tetap berbangga dan terlibat dalam memelihara budaya mereka? Bagi pendapat saya sendiri, untuk memastikan generasi muda orang asli tetap bangga dan terlibat dalam mempertabatkan budaya adalah, contohnya seperti saya sendiri. Yang pertama adalah saya keluar dari kepompong saya. Saya beranikan diri saya untuk cuba sesuatu yang baru. Jadi macam saya membuat persembahan di luar dan saya banyak ambil peluang ni untuk tunjukkan identiti kami. So dekat sini saya nak cakap yang kamu jangan pernah takut untuk mencuba sesuatu yang baru. Kamu jangan lepaskan peluang yang boleh membuat sesuatu perubahan dalam diri kamu. Apatah lagi kalau macam saya kan, contohnya ada orang panggil saya untuk membuat persembahan di luar. Saya akan ambil job tersebut supaya orang di luar sana dapat tahu bahawa ada orang asli di Malaysia. Sebab berdasarkan pengalaman saya selama saya membuat persembahan ataupun discussion di bandar, soalan pertama yang diorang akan lemparkan adalah, adakah orang asli di Malaysia? Dan ramai yang masih macam, kat Malaysia ada orang asli, bukan orang asal ke? Dekat sini orang banyak keliru tentang orang asal dan orang asli. Orang asal adalah orang asli Sabah dan Sarawak. So kita panggil orang asli adalah orang yang berada di Semenanjung. Orang Sabah dan Sarawak itu kita tiga lah. Orang asli Sabah dan Sarawak is orang asal. Orang asli is orang asli. Faham. Jadi itulah bezanya. Dan itulah peranan yang boleh dimainkan oleh polisi kebajikan sosial untuk memastikan generasi muda orang asli tetap berbangga dan mempertahankan adat budaya mereka. Kita teruskan soalannya selepas ini. Terus saksikan kami dalam Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda atau Tauhid bersama dengan Endang. Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda atau bersama dengan Endang dalam episod kali ini ingin terus membicarakan berkenaan dengan komuniti orang asli, bagaimana mereka memelihara adat budaya dan muzik tradisional mereka, dan kita ingin masuk kepada topik seruan untuk tindakan dan juga sokongan kepada komuniti rentan. Satu perkara yang penting adalah bagaimana kita sebagai masyarakat, terutamanya belia, boleh memainkan peranan dalam menyokong usaha-usaha membantu komuniti rentan. Apakah tindakan yang Endang rasa belia boleh ambil untuk menjadi lebih aktif dalam membantu dan memperjuangkan hak komuniti orang asli?
bagi pendapat saya untuk menjadikan belia orang asli ni lebih aktif dalam membantu memperjuangkan hak mereka, seperti yang saya katakan sebelum tadi, mereka pertama sekali kena yakin diri, beranikan keluar dari kepompong dan libatkan diri mereka ke dalam program-program yang berfaedah. Dan di sini seandainya mereka dapat melibatkan diri mereka ke dalam program berfaedah, mereka akan dapat banyak ilmu dari luar. So ini cara yang boleh membantu mereka untuk membantu komuniti ataupun membantu pandangan orang luar kepada komuniti kami sendiri. Diorang kena ikutlah program seperti yang saya katakan tadi, ada program perniagaan, ada program pengusahawan, pelestarian budaya. Seperti saya sendiri pun, saya ada banyak ikut program tentang macam mana ingin memperjuangkan hak sebagai seorang orang asli. Saya ikut program bagaimana untuk kamu menjadi seorang artis budaya yang betul. Macam mana untuk kamu isikan budaya kamu ini ke dalam contemporary. Jadi benda ni kamu sendiri yang kena buat. Kamu sendiri yang kena libatkan diri kamu ke dalam aktiviti dan program-program berfaedah. Dan jangan pernah menganggap macam benda ni tak penting. Sebab seandainya kamu menganggap benda ni tak penting, itu yang menjadikan orang luar memandang komuniti kita sendiri ni rendah. Saya sangat berharap belia dapat membuka minda mereka, membuka mata mereka untuk banyak libatkan diri mereka dengan program-program yang berfaedah. Baik. Itu kalau kita bercakap dalam konteks belia orang asli itu sendiri. Di pandangan Endang, bagi belia-belia yang berada di luar komuniti orang asli, apa yang mereka boleh buat untuk turut sama-sama membantu dalam memperjuangkan hak komuniti orang asli? Soalan ini sedikit susah. Ini mungkin bagi pendapat saya sendiri, mungkin ya sama juga, kena yakin dirilah. Seandainya mereka hanya meluangkan masa mereka untuk sesuatu perkara yang tidak bagus, macam mana kamu nak wujudkan komuniti kamu yang bagus? So kamu kena libatkan diri kamu dengan program-program yang boleh menjadikan diri kamu bagus dan kamu boleh untuk merubahkan komuniti kamu sendiri. Baik. Kalau saya mempunyai pendapat saya sendiri yang ingin juga saya kongsikan selepas mendengar cerita daripada Endang. Saya rasa mungkin sudah tiba masanya juga belia-belia di luar sana, di luar komuniti orang asli, membuka mata, ambil tahu dan dekatkan diri atau setidak-tidaknya dekatkan dengan informasi berkenaan dengan komuniti orang asli, supaya kita wujud satu perasaan yang lebih menghormati dan lebih menghargai, yang mana kita belia-belia di luar mempunyai gaya hidup dan budaya kita sendiri. Begitu juga untuk komuniti orang asli. Jadi untuk kita membantu dan memperjuangkan hak komuniti ini, kita kena ambil tahu dan kita kena ambil tindakan supaya dapat sama-sama kita menyokong mereka. Dan saya tertarik untuk ulas berkenaan dengan perkara ini apabila tadi Endang ada memperkatakan berkenaan dengan isu buli di sekolah, yang saya rasa sudah patutnya dihentikan agar kita menghargai juga kewujudan mereka, komuniti mereka, supaya tidak wujudnya ada satu barrier ataupun ada satu ruang perbezaan antara kita masyarakat di luar dengan komuniti orang asli. Dan sebelum kita tutup soalan ini, topik ini, kita nak tanyakan juga, kita sering bercakap tentang impak besar yang boleh dicapai melalui tindakan kecil tetapi konsisten. Apa sebenarnya cara yang mudah dan praktikal yang belia semua boleh lakukan untuk memberi sumbangan besar kepada komuniti orang asli yang memerlukan bantuan ni? Dia tak perlu satu usaha yang mega, dia cuma perlu usaha yang kecil tetapi berterusan. Pendapat Endang, apa usaha itu? Bagi pendapat saya, usaha yang kecil tapi nampak amazing ni adalah, pertama, apa yang saya lalui lah. Untuk menjadikan seorang seperti saya sekarang bukan mudah.
Jadi saya juga nak belia lain sama seperti saya. Dan apa yang saya lakukan adalah saya ajak kawan saya. Okey. Apa yang saya tahu, saya ajarkan kepada dia. Okey. Apa yang kita tak tahu, kita belajar sama-sama. Okey. So itu satu cara lah untuk macam mana kita nak ke depan. Jangan pernah lupa untuk ajak kawan kamu. Kita buat perubahan tu sama-sama. Okey. Jangan pernah nak pentingkan diri sendiri. Okey. Macam contohnya, saya tahu main alat muzik hari ni. Tak apalah, yang lain tak payah. Kita tak boleh macam tu. So kita kena pentingkan juga komuniti kita. Seandainya hari ni saya pandai main alat muzik tradisi, kawan-kawan saya juga kena pandai main alat muzik ni. Okey, baik. Cadangan yang cukup baik dan kita akan pergi ke ruangan terakhir di dalam episod kali ini. Terus dengarkan dan saksikan kami Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda. Hampir tiba di penghujung episod kali ini. Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda bersama dengan saya Atir Tauhid dan juga Endang Sliman. Dan Endang, sebelum kita mengakhiri perbualan yang penuh dengan inspirasi ini, saya ingin meminta anda untuk berkongsi satu message kepada semua pendengar di luar sana, terutamanya belia. Message yang dapat menggerakkan mereka untuk terus berjuang, memperkasakan diri dan menyokong kebajikan sosial dalam komuniti masing-masing. Pertama sekali saya ingin katakan untuk diri saya lah, seandainya hari ini saya tersalah cakap, maafkan saya. Dan kalau ada fakta yang saya lontarkan salah, betulkan saya. Dan kepada harapan saya kepada belia di luar sana, sudah saatnya kamu untuk keluar dari kepompong kamu. Sudah tiba masanya kamu untuk melakukan perubahan ke dalam komuniti kamu. Kamu kena berani mencuba. Jangan pernah takut untuk cuba perkara baru. Itu sahaja dari saya. Terima kasih Endang atas perkongsian yang sangat mendalam dan bermakna, dan saya yakin mesej anda akan memberi inspirasi kepada ramai belia di luar sana untuk bertindak dan membawa perubahan. Kepada semua pendengar Kuasa Orang Muda, ingatlah bahawa kita semua mempunyai peranan dalam membina masyarakat yang lebih adil, inklusif dan penuh dengan peluang. Hingga kita berjumpa lagi, teruslah bersemangat dan jadilah ejen perubahan. Episod terbaru akan datang. Jangan ketinggalan, terus saksikan kami Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda.